A'udzubillahi as-sami'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa khabar sedang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru, saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Tanyalah Ustaz kembali bersiaran dan kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini bagi edisi Selasa 22 Mac 2022 bersamaan dengan 19 Syaban 1443 Hijri, kami bawakan kepada anda siaran Tanyalah Ustaz untuk topik hadis 40 Imam Nawawi, mudah dan tidak menyusahkan. Dan sebagaimana biasa, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Kita bawakan ke studio bintang ilmuwan pada pagi ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Anas okey? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Segak baju hari ni Ustaz. Hari ni lain macam sikit. Ridak bau tu. Pinjam. Ada lebih Ustaz? Ada lebih. Alhamdulillah, dan sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada ibu-ibu ayah-ayah kita bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengajukan sebarang persoalan, sebarang soalan ataupun kemusykilan berkenaan topik kita. Untuk soalan yang ingin diajukan, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-888-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan kita bersiaran serentak juga menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan. Dan tidak dilupakan bagi anda yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Yang berbahagia Ustaz, tanpa kita lengahkan masa untuk mukadimah topik kita pada pagi ini, hadis 40 Imam Nawawi, mudah dan tidak menyusahkan. Saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Falyatafadhal mashkur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, pada pagi yang penuh dengan barakah ini, sebelum kita nak memulakan perbincangan kita, insya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad, mari kita sama-sama baca beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertamanya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak. Yang keduanya ialah mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amalan kita yang diterima oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, hadis yang nak kita baca pada pagi ini merupakan sebuah hadis yang sangat istimewa.
Sehingga kan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam syarah Muslim sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadis ini merupakan salah satu daripada kaedah agama Islam yang sangat penting. Dalam hadis ini terkandung kaedah Islam yang sangat penting. Bahkan dia merupakan salah satu daripada jawami'ul kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud jawami'ul kalim? Satu perkataan yang pendek tapi sangat besar maknanya. Itu hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cakap banyak satu pun kadang-kadang tak ada apa orang nak catat. Kadang-kadang saya duduk tengok, kalau kita duduk pergi kuliah tu duduk tengok orang catat banyak tak? Kalau orang catat banyak tu maksud kita punya info tu maklumat banyaklah. Kadang-kadang orang sampai tak tahu nak tulis apa, dia duduk melengur tu. Pasal banyak sangat. Pasal tak tahu nak tulis apa, dia kata ustaz cakap banyak sangat kami pun tak tahu nak tulis apa. Maksud kadang-kadang perkataan kita tu kurang menjadi manfaat. Tapi baginda Rasul SAW dipanggil jawami'ul kalim, perkataan yang pendek tapi sangat besar maknanya sehingga orang boleh mengambil banyak manfaat daripada perkataan Nabi SAW walaupun perkataan itu sangat pendek. Lalu subhanallah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam hadis ni kata Imam Nawawi merupakan hukum hakam yang tidak terbilang banyaknya. Demikian yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Ibnu Hajar Al-Haytami pula berkata dalam kitab syarahnya ke atas Arba'in, ia merupakan satu hadis yang sangat besar mengandungi kaedah-kaedah agama dan arkanil Islam, yakni rukun-rukun dalam Islam. Bukan sekadar ada kaedah agama, dia juga mensyarahkan daripada rukun Islam, kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Maka memang patut ia dihafal, dia kata Said Syumat. Memang patut kita hafal hadis ni. Said Syumat. Dan subhanallah Said Syumat, dan bersungguh-sungguh terhadap yakni penghafalan dan pembahasan demi mencari hukum hakam dan petunjuk daripadanya. Demikian kata ulama tentang betapa hebatnya hadis yang nak kita bincangkan pada pagi ini. Hadis yang kita boleh sebut sebagai ambil yang mudah tinggal yang sukar, itu kesimpulan daripada hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu mathailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Ni seorang sahabat Nabi SAW yang sangat istimewa. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Rasul SAW. Walaupun duduk sekejap je dengan Nabi SAW, tetapi dialah orang yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi SAW. Bila dia masuk Islam, Abdurrahman bin Sakhr atau Nabi SAW memberikan gelaran kepadanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kesnya sebab dia suka main kucing. Dalam lengan baju dia ni ada kucing. Tu yang pakai jubah hari ni nak tunjuk yang tu ni. Kucing tak ada dah. Kalau ada kucing tak lihat. Atau kucing kat dalam ni, subhanallah saya selamat. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW menggelarkannya dengan sebagai Abu Hurairah. Tetapi sebab dia kata apa? Aku sedap kalau lebih selesa panggil Abi Hir. Abu Hir ni maksud kucing jantan, Nabi Hurairah kucing betina. Tapi dah Nabi bagi macam tu, yang tu pun dah sangat istimewa untuk aku dah. Lalu subhanallah saya selamat, dia duduk dengan Nabi SAW dan banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW begitu banyak. Dan salah satu pada hadis inilah yang sangat istimewa ni, katanya sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia telah mendengar Nabi SAW pernah bersabda. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang daripada kamu untuk melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhkannya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah kepada kamu pula, hendaklah kamu lakukan dengan sedaya yang termampu oleh kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Dan Nabi SAW sambung lagi, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu mathailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dikatakan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum daripada kamu disebabkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan perselisihan terhadap para nabi mereka. Ada 3 poin yang nak kita bincangkan daripada hadis yang boleh kita bahaskan daripada hadis ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, tuan-tuan boleh buat catatan kepada sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung melalui Facebook.
boleh buat catatan dekat ruangan komen itu supaya kita boleh mengambil manfaat dan orang lain pun boleh tumpang manfaat sekali. Dan jangan lupa juga kepada sahabat-sahabat yang mengambil yang mengikuti daripada Facebook ni, tolong bantu kami untuk kita sharekan seluas-luasnya supaya ramai orang boleh mengambil manfaat. Itu pun salah satu daripada jalan-jalan dakwah juga kan. Salih alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, yang pertama, apa yang aku larang daripada kamu melakukan, hendaklah kamu tinggalkan. Benda larangan ini ada dua. Salih alaihi wasallam. Yang pertama, larangan yang diharamkan pada syarak. Maksud larangan yang haram. Kalau kita tinggalkan, wajib untuk kita tinggalkan. Kalau kita lakukan, kita berdosa. Dan kita wajib bertaubat. Salih alaihi. Kalau kita tinggalkan, salih alaihi, maka Allah akan mengurniakan kepada kita ganjaran pahala. Untung subhanallah. Sebenarnya dalam Islam ni bukan banyak mana pun benda yang haram. Benda yang halal tu sangat banyak. Ayak yang haram tu ayak arak saja yang memabukkan. Ayak yang halal macam-macam. Teh tarik, teh lagi apa Ustaz Jumat. Teh saja pun tak ada berapa jenis dah. Ustaz Jumat. Ayak jagung, ayak, kalau nak senaraikan jenis ayak ni masya-Allah macam-macam ni ayak. Itu pun dia boleh kata apa dari Anas? Dia kata payah dengan Islam ni semua tak boleh. Padahal yang tak boleh itu sikit sangat nak banding dengan yang boleh. Betul. Yang pertama, perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita berusaha untuk kita meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Bukan sekadar kita menunaikan tanggungjawab kita, bahkan Allah akan kurniakan pahala pula bila kita meninggalkan perkara tersebut. Subhanallah Ustaz. Yang kedua, disebut sebagai larangan yang makruh. Larangan makruh. Salih alaihi Muhammad. Larangan makruh, kena faham elok-elok. Larangan makruh ini benda yang Allah tak suka. Salih alaihi Muhammad. Walaupun kita buat itu tidak berdosa, tetapi meninggalkannya ada ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi subhanallah, kita kena ingat betul-betul bahawa berapa ramai orang yang menggunakan alasan makruh untuk dibuat. Dia kata pasal apa buat benda ni? Alah makruh je ustaz. Makruh tu bukan suruh buat. Makruh tu suruh tinggal. Makruh duduk pada larangan, bukan duduk pada suruhan. Bukanlah dengan alasan makruh tu untuk kita melakukan perkara tersebut. Duk buat benda tersebut, kita kata Ustaz Ahmad, pasal apa duk buat lagi ni? Alah ustaz, makruh saja. Makruh saja tu maksud tinggal. Bukan makruh saja tu suruh buat. Tu kena faham tu elok. Salah faham dia, salah guna daripada Ustaz Ahmad daripada larangan. Yang kedua, itu Ustaz Ahmad yang pertama dia panggil apa? Ustaz Ahmad larangan. Larangan Allah yang haram dan yang makruh. Makruh pula ada dua di sisi ulama-ulama, terutamanya mazhab Imam Syafi'i. Makruh pula ada dua. Satu dipanggil makruh tanzih, satu lagi dipanggil makruh tahrim. Makruh tanzih ialah makruh yang dia duduk cenderung belah boleh. Dia dekat, dia ke arah boleh. Salih alaihi Muhammad. Tapi dia tetap makruh. Yang kedua dia panggil makruh tahrim. Makruh tahrim dia cenderung sebelah yang haram. Walaupun dia buat tetap tidak berdosa, salih alaihi Muhammad, masih belum duduk dalam haram, tetapi dia duduk pada sisi makruh yang cenderung sebelah haram. Salih alaihi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, dia panggil perintah. Salih alaihi Muhammad. Perintah ini dengan maksud Allahumma salli alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad. Perintah ni pula ada dua. Satu perintah yang wajib. Yang wajib kita laksanakan. Yang tak boleh kita tinggalkan. Siapa yang tinggal salih alaihi Muhammad, dia berdosa. Dia wajib bertaubat dan dia perlu qadha balik dalam kehidupan dia. Salih alaihi Muhammad, perkara-perkara yang wajib tersebut yang telah dia tinggalkan. Seandainya dia tak sempat bertaubat selepas daripada kematian dia, maka dia akan menanggung dosa dan akan diazab oleh Allah SWT. Itu wajib. Yang kedua, sunat pula salih alaihi Muhammad. Sunat ni tuan-tuan ada beberapa peringkat sunat lah salih alaihi Muhammad. Dan sebab itulah di sini dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan perkataan apa? Salih alaihi Muhammad, apa yang aku perintahkan kepada kamu, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu, dengan maksud pada perkara-perkara yang disunatkan itu buatlah bersungguh-sungguh salih alaihi Muhammad sekadar yang kita mampu. Jangan buat berlebih-lebih sampai ke tahap nanti kita tak mampu nak buat dan akhirnya menyusahkan diri kita ataupun menyebabkan kesusahan pada diri kita dan akhirnya mungkin kita meninggalkan terus amalan-amalan tersebut. Salih alaihi Muhammad. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, larangan daripada Nabi SAW untuk terlalu banyak bertanya.
Nah, ini perbincangan yang sangat panjang yang akan kita bincangkan lagi apa yang dimaksudkan dengan tak boleh tanya tu. Ada orang terdahulu yang ditimpa oleh azab, ditimpa oleh kesusahan sebab terlalu banyak selalu suka berkhilaf dengan para nabi mereka, suka terlalu banyak bertanya sebagainya. Apa yang dimaksudkan itu? Kita akan bincang lanjut selepas daripada ini insya-Allah. Masya-Allah tabarakallah, satu mukadimah yang cukup luar biasa daripada Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Dan banyak lagi para penonton yang akan kita bicarakan. Jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara pada pagi ini tentang topik hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, mudah dan tidak menyusahkan. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, tetamu undangan kita Fadil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar. Dan yang berbahagia Ustaz, kita nak raikan dengan izin Ustaz soalan yang pertama daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, iaitu Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, dalam petikan hadis tersebut ada menyebutkan tentang umat yang terdahulu yang telah binasa lantaran banyak persoalan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Apakah peristiwa di sebalik ungkapan baginda Rasulullah SAW itu? Mohon pencerahan, terima kasih, biar tahu jangan keliru. Baik. Bismillah. Terima kasih kepada Jura Azlin Sufyan atas soalan tadi. Masya-Allah, Ustaz Syamad. Ini soalan dia panggil soalan yang related dengan perbincangan kita tadi, dan apa yang kita dengar sebentar lagi tu, itulah soalan dia tu. Yeah. Jadi semoga tuan-tuan, Allahumma salli alaihi dalam hadis ni Nabi SAW menyebutkan tentang sallallahu alaihi wasallam, tentang ada di kalangan umat terdahulu yang dibinasakan sallallahu alaihi wasallam sebab mereka selalu berbalah, selalu bertelaga dan terlalu banyak soalan kepada sallallahu alaihi wasallam para nabi mereka. Tuan-tuan, subhanallah, ada beberapa soalan yang tidak patut untuk ditanya. Bukan semua soalan boleh, bukan semua soalan tak boleh tanya. Ustaz langsung sampai tak boleh tanya apa ni, buat apa? Buat cerita, buat program Tanyalah Ustaz sebab tak boleh tanya apa. Bukan macam tu maksud dia. Sebab pada satu ketika dulu ada kelakuan orang-orang daripada Bani Israel. Yang bertanyakan kepada Nabi Musa alaihissalam berkaitan dengan lembu betina tu, sallallahu alaihi Muhammad, yang akhirnya menyusahkan depa balik. Sebab apa? Sebab apa depa tanya tu? Sebab depa sebenarnya tak mau buat apa yang sallallahu alaihi Muhammad diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya tuan-tuan, subhanallah, ada satu ketika sallallahu alaihi Muhammad, ada satu keluarga yang seorang anak saudara ni duduk dengan bapa saudara dia yang kaya, sallallahu alaihi Muhammad, dan tidak ada waris daripada bapa saudara ini, hanya melainkan kepada anak saudara dia tu. Disebabkan ketamakan anak saudara ni, apa dia buat? Dia tak sabar nak tunggu harta faraid tu, maka dia pergi bunuh bapa saudara dia. Allahumma. Dia bunuh bapa saudara dia, kemudian dia takut pula nanti dia akan dapat tahu siapa yang bunuh akhirnya. Lalu apa dia buat? Dia seret mayat bapa saudara itu dan letakkan di hadapan rumah seorang daripada Bani Israel. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu subhanallah, saya cuma, maka bila Bani Israel ini bangun pagi, buka pintu rumah dia, tengok ada jenazah, ada mayat depan rumah dia. Lalu berlakulah pertikaian, ni main mana ni? Lepas tu pula dia pandai provoke, dia tengok tu bapa saudaraku duduk kat depan rumah dia, bunuh apa semua. Maka akhirnya berlaku pertikaian yang sangat banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, disebabkan demikian, maka subhanallah, depa akhirnya pergi berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu minta, wahai Musa, mintalah kepada Tuhan kamu, tanyalah kepada Tuhan kamu siapa yang sebenarnya bunuh laki-laki ini.
Kami betul-betul tak bunuh mereka. Dia pun kata, habis duduk depan rumah kamu, siapa lagi yang nak bunuh kalau bukan kamu? Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allah pun minta kepada Nabi Musa pun minta kepada Allah, munajat kepada Allah. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam, wa idh qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Lalu dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyembelih lembu betina. Lalu dia kata apa kat Nabi Musa AS? Dia berkata, kamu ni nak buat kami bahan ejek-ejek kah? Pasal apa? Ulama-ulama mufassirin menyebutkan, yang pertamanya mereka masih terkesan dengan kes penyembahan lembu Musa Samiri tu. Saya sebut yang depa pi buat lembu tu, kemudian depa pi sembah lembu tu. Jadi seolah-olah macam bila Nabi Musa alaihissalam sebut tentang lembu tu, ni perli kami kan. Ya, insya-Allah. Itu saya sebut. Dan keduanya sallallahu alaihi wasallam, apa kaitannya pembunuhan ni dengan lembu betina? Akhirnya disebabkan depa sendiri pun tak mau nak buat apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, nak mengelak, depa panggil bahasa kita ni, orang-orang lah ni kan, sallallahu Muhammad, nak mengelak tu, maka subhanallah apa yang depa boleh buat, apa yang depa buat ialah mereka mula semua bertanyakan kepada Nabi Musa AS tentang soalan-soalan tambahan berkaitan dengan lembu tersebut. Ya. Dia asak-asak. Dia asak pula Ustaz Samad. Lembu ialah lembu betina macam mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Musa jawab, lembu betina lah. Kalau dia pergi ambil lembu betina, selesai masalah dah. Tapi lembu betina tu macam mana? Nabi Musa AS kata, lembu tu tak tua sangat, tak muda sangat. Okey lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu tak puas hati lagi tanya, yalah tak tua, tak muda sangat tu, warna dia macam mana pula? Warna dia pula. Masya-Allah. Kalau saya tu rasa sabar banyak kan. Keluar botol main keluar botol main. Insya-Allah semua hampa ni kan. Tapi Nabi Musa AS sabar. Dia jawab Allahumma salli. Dia kata Ustaz, warna dia sallallahu alaihi Muhammad, warna kuning tua, warnanya tengok sedap, mata orang pandang apa sebagainya. Sallallahu Muhammad. Ceritakan kami lagi, Ustaz, kami masih blur-blur lagi ni. Tak dapat gambaran lagi. Subhanallah. Lalu Nabi Musa AS kata lagi, dia tak pernah digunakan untuk bajak tanah, tak pernah untuk mengari tanaman, tak cacat, tak ada belang. Oh, baru kami faham lagu mana. Akhirnya sehingga menyebabkan dia pun susah nak dapat. Tapi dia pernah kena buat juga. Akhirnya susah nak dapat. Dan dalam riwayat menyebutkan betapa sulitnya mereka mencari itu, sampai mereka hampir tak mampu untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Musa AS, dan mereka terpaksa untuk membayar dengan harga yang sangat mahal. Ya, akhirnya ending ceritanya sallallahu alaihi Muhammad. Lalu Allah sebut faqul nadribu bi ba'dihha. Pukullah mayat itu dan sebahagian daripada anggota lembu betina tersebut. Diambil ekor dia, dipukul kepada orang yang mati tersebut. Orang tu mati, kemudian cerita siapa yang bunuh dia, kemudian dia pun mati balik. Allah. Itu cerita Nabi Musa AS. Dan Nabi SAW menggambarkan kepada jangan buat perangai macam kaum Nabi Musa AS ni. Yang ada di kalangan kita sendiri yang bertanyakan kepada soalan dengan niat hatinya dia tak mau buat benda tersebut. Allah. Ustaz, boleh tak saya buat benda yang macam ni Ustaz? Ustaz tu kata apa? Tak boleh, benda tu haram. Tak, dia kata apa balik? Dia kata, tak apa Ustaz ni. Tak boleh pakai Ustaz ni. Telefon Ustaz lain pula. Kan? Terus delete nombor telefon dekat belakang. Ustaz ni okey tak? Ustaz tu kata apa? Saya rasa macam okey. Ustaz ni baru boleh pakai. Rasa je. Dia duk tanya soalan tu dengan maksud dia untuk mengingkari apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Jangan jadi macam orang Bani Israel ni. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi sahabat kita di Facebook Wak Dosh yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pihak yang menganggap suruhan Nabi Muhammad SAW sudah tidak relevan atau sesuai dengan zaman moden ini. Contohnya, suruhan wanita memakai tudung menutup aurat serta rambut, memakai pakaian labuh tidak sesuai dan bahaya apabila bekerja dengan mesin serta kotor, mudah menyebabkan kuman. Cukup hanya memakai pakaian yang kemas dan sesuai dengan gaya hidup aktif wanita sekarang. Bagaimanakah alasan Islam bagi menolak gerakan memodernkan wanita ini? Dipanggil modernization, Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Wak Dosh Yongpeng Johor bertanya, Ustaz. Modernization. Okey, Sallallahu Muhammad. Subhanallah. Allah. Ingat ni elok. Apa saja perintah daripada Allah, yang pertama dia relevan sepanjang zaman. Betul. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang Allah perintah kepada kamu, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu.
Manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang Allah larang pada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Dia ada satu perkataan kepada orang beriman, dia panggil ta'abudi. Ta'abudi ni maksud menurut perintah tanpa ada persebaran persoalan. Tapi dia tanya, pasal apa? Nah, pasal apa? Pasal apa nak kena tutup aurat ni? Pasal apa tak tutup? Pasal apa nak kena, pasal apa buka ni? Pasal apa? Jawapan dia pasal Allah perintah aja. Yeah. Bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam Muhammad ditanya oleh salah seorang daripada sallallahu alaihi Muhammad muslimat, dia kata, wahai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pasal apa kita orang perempuan ni yang subhanallah bila kita haid dalam bulan Ramadan, puasa kita kena qada, tapi semayang kita tak payah qada. Kalau nak cerita qada disebabkan kita haid, kita tak boleh nak semayang, tak boleh nak puasa, patutnya kena qada semualah. Yeah. Pasal apa yang tentang puasa je kena qada, tapi tentang semayang tak payah qada? Kalau tak payah qada, baik tak payah qada semua. Kalau nak qada, baik qada semua. Betul lah kot. Itu persoalan dia kan. Tahu apa jawapan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam? Jawapan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, itulah, demikianlah yang telah diperintahkan oleh Nabi kami. Khalas. Allah. Selesai masalah. Macam tu dia perintah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Nah, dia akan valid sepanjang zaman sampai ke hari kiamat. Yang kedua, apa saja perintah daripada Allah sallallahu alaihi wasallam, pasti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Allah terlebih mengetahui apa yang dia ciptakan sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang terbaik kepada apa yang diciptakan. Tugas kita hanya mengikut. Sebab tu kadang-kadang bila kita buat kajian, orang-orang kemudian ni buat kajian, kadang-kadang kajian-kajian tu daripada barat sekalipun. Rupanya ada hikmahnya. Nabi SAW baring sebelah kanan bila tidur. Rupanya perut duduk sebelah kiri. Bila kita tidur sebelah kanan tu semua perut tu tak ditekan apa semua. Baru kita tahu jantung duduk sebelah kiri. Bila kita tidur sebelah kanan tu semua jantung tu dia free. Kalau tidur sebelah kiri tu dia akan menekan apa berat badan kita sebagai. Baru ada. Saya terbaca tentang lampu. Saya terbaca tentang lampu lah, Ustaz Syahmat. Dia kata kajian tentang lampu, bila Nabi suruh bila tidur padamkan api, padamkan, Ustaz Syahmat. Para sahabat lu ikut je, Nabi kata apa dia suruh je. Dan related dulu api, mungkin menyala api tu takut rumah terbakar kan. Tapi kita ni mana ada pasang api lagu tu dah. Tutup lampu. Rupanya bila kita tidur dalam keadaan lampu menyala tu, ada sel-sel dalam badan kita yang akan aktif, yang sepatutnya dia rehat, tapi dia tengok suasana cerah, maka akhirnya nanti boleh buat penyakit dalam badan dia. Baru kita tahu. Maksudnya perintah larangan ni mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Tugas kita hanya mengikutinya saja. Ustaz Syahmat. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, bukan maksud memodernkan pakaian itu bercanggah daripada syarak. Belum tentu lagi. Kadang-kadang pakaian moden tengok macam da'i pakai ni, mana ada. dulu nampak ada agak loose sikit, lain nampak macam saya nampak baju tu makin kecil pakaian tu kan. Baju makin kecil. Ini pun pakaian moden. Mungkin saya ni pun saya semat ni jubah, nama ya jubah, tetapi dia telah dimodernkan. Nabi SAW bukan pakaian macam ni, ada klip-klip lah, ada butang-butang mungkin kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pakaian yang dimodernkan itu tak jadi masalah. Masalah dia ialah apabila tidak menutup aurat dengan sempurna. Kalaupun pakaian itu moden, sebagai contoh, dia bekerja di satu tempat yang banyak ada urusan dengan mesin lah, urusan dengan perkara-perkara yang berbahaya apa sebagainya, maka dia terpaksa untuk pakai pakaian yang sesuai sallallahu alaihi Muhammad dengan tempat pekerjaan tersebut. Mungkin tak boleh ada tempat-tempat pakaian-pakaian yang ada apa lebih sana ke, lebih tani ke, lebih sini ke, renda ke apa semua, sakit jadi bahaya. Benda itu tak boleh nak ada apa sebagainya. Boleh, tak ada masalah apa, dengan syarat apa? Menutup aurat dengan sempurna. Itu je isu dia, insya-Allah. Dan sopan, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Rancak Ustaz, banyak lagi akan kita bicarakan. Kita nak berjeda seketika, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi berbicara dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Topik hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, iaitu mudah dan tidak menyusahkan. Kita masih lagi bersama tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Haji Jafri Abu Bakar. Dan yang berbahagia Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada sahabat penonton kita bagi yang ingin mengajukan soalan ataupun kemusykilan berkaitan topik yang kita bicarakan pada pagi ini. Anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan bagi Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita pada pagi ini, iaitu Sahziatul Sidik yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah bagi yang memandang Islam itu mudah sehingga memudahkan pula lebih-lebih lagi dalam ilmu yang melibatkan fardu ain, yang hanya mengambil ilmu melalui media massa tanpa menyemak dengan guru sehingga menyebarkan ilmu yang bercanggah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Sajiatul Sidik. Sadis Muhammad yang bertanyakan kepada soalan ni. Bagus soalan ni, sangat bagus soalan. Tuan-tuan, sungguh inna dina yusrun. Sungguhnya agama itu mudah. Demikian kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari. Salih ala Sayyidina Muhammad. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah, kata Nabi SAW. Dan janganlah seorang daripada kamu menyukarkan ataupun menyulitkan urusan agama itu, melainkan kamu akan tewas, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, memang Islam itu mudah. Urusan-urusan yang Allah perintahkan kepada kita itu merupakan urusan-urusan yang mudah. Salih ala Sayyidina Muhammad. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak akan membebankan seorang itu melebihi daripada kemampuan dia. Allah tahu had-had dan limitation kita ni sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, walaupun Islam itu mudah, jangan sekali Salih ala Muhammad mempermudah-mudahkan Islam. Memang Islam itu mudah, tapi jangan sampai ke tahap kita mempermudah-mudahkannya. Tuan-tuan, terutama dalam urusan fardu ain. Fardu ain ni satu benda yang wajib atas setiap mukallaf. Kalau dia mukallaf, solat Jumaat, dia ni orang dia Islam, dia baligh dan dia cukup akal dia. Sebagai ulama tambah lagi satu, sampai seru dekat dia. Solat Jumaat, seru sampai seruan Islam tu dekat dia. Maka subhanallah tuan-tuan, maka fardu ain ini wajib atas diri dia secara individu. Kalau ada 10 orang dekat rumah kita tu, 10 orang tu semua mukallaf, 10 ni kena buat setiap orang. Kalau ada 3 orang yang tak belajar ataupun tak belajar ilmu fardu ain ni, maka 3 orang ni berdosa. Dia yang lain tak boleh tolong dia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, ilmu fardu ain ilmu yang wajib kita belajar. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau sebut wajib itu apa? Ilmu yang dimaksudkan ialah ilmu fardu ain. Di bawah ilmu fardu ain ini, dia ada 3 cabang ilmu yang wajib setiap orang belajar. Saya wajib belajar, Dai Anas wajib belajar, kita semua yang duduk di rumah, semua orang wajib belajar. Bila dia mukallaf, benda ni, ilmu ni wajib ada pada diri dia dan dia wajib tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Apa dia 3 cabang ilmu ni? Yang pertama namanya ilmu akidah, ilmu tauhid, kena mengaji. Yang keduanya ilmu sallallahu alaihi wasallam fiqh ataupun ilmu ibadah. Yang ketiganya nama ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs. Ataupun ilmu adab, banyak nama dia. Tuan-tuan, ni 3 cabang ilmu yang wajib kita belajar. Dan apa yang ada tersedia dalam media sosial ni tuan-tuan, kita tak tahu nak tapis, melainkan kita sendiri punya ilmu. Macam-macam, siapa pun boleh tulis. Saya pun boleh tulis, siapa boleh tulis, ikut suka apa dia nak tulis. Habis siapa yang nak menilai betul ataupun tidak? Orang yang ada ilmu. Kita tak ada ilmu, macam mana kita nak menilai dia betul ataupun salah? Maka sebab tu dalam ilmu fardu ain, kita perlu ada guru yang khusus yang boleh mengajarkan kepada kita ilmu fardu ain yang jelas. Boleh tak ambil manfaat ilmu daripada internet, daripada media sosial? Boleh, dengan syarat ilmu yang tuan-tuan belajar itu ilmu yang benar.
Tapi macam mana kita nak belajar, kita nak tahu ilmu itu benar ataupun salah kalau kita sendiri pun tak ada ilmu. Betul. Maka mulakan pengajian fardu ain kita dengan guru-guru yang sahih, guru-guru yang betul. Salih Muhammad, insya-Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Jaga-jaga aplikasi-aplikasi yang wujud pada hari ini, utamanya TikTok dan sebagainya, ada manfaat dan ada keburukannya, Ustaz. Jadi perlu ada autoriti untuk kita menapis perkara itu, melainkan dengan ilmu yang sahih. Dan yang bagi Ustaz, kita ada sahabat pemanggil kita di talian pada pagi ini, iaitu Ismail Mak Isa dari Sungai Buloh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz Jafri. Okey, saya ada satu soalan. Beginilah. Jika saya ingin bermusafir tetapi tidak mahu mengambil kemudahan asal umpama solat jamak atau qasar dengan alasan sepanjang perjalanan terdapat surah-surah di luar raya. Jadi soalan saya, apakah ini berarti saya sombong dengan Allah SWT? Itu je soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail Mak Isa dari Sungai Buloh, soalan berkenaan dengan tak mau ambil hadiah ni, Ustaz. InsyaAllah mungkin sedikit kita boleh selingkan. Betul lah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah yang ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Salli Muhammad. Demikian ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang sangat baik. Nah, Sayyidina Umar kata apa dekat Nabi Rasulullah, kita ni duduk kat Madinah dah. Dulu betul lah duduk dekat Mekah dulu ni macam-macam lah. Orang buat kita macam-macam lah. Tekanan-tekanan yang kita hadapi. Kesusahan yang kita lalui oleh sebagai umat Islam waktu kita duduk di kota Mekah dulu ni. Tapi dah hijrah ke Madinah dah. Kita dah tenang dah. Kita boleh solat secara berjemaah dah. Kita boleh solat ala semua, duduk ramai-ramai, duduk baik-baik. Apa semua, tak ada siapa nak kacau kita apa semua sebagainya. Kita tak perlu lagi dah kot jamak-jamak kasar ni. Nabi SAW kata apa? Jamak kasar ini merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada yang mudah, kenapa nak cari yang payah? Walaupun semua mungkin daripada KL, daripada Kedah nak pergi KL macam saya semalam ni kan, mungkin satu hari nanti perjalanan kita 5 minit aja. Saya tak tahulah punya laju lagu mana kan. Tetapi bila cukup 2 marhalah, maka kita boleh untuk melaksanakan jamak kasar. Buat pilah, mudah pilah macam mana pun perjalanan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam, selagi dia lebih daripada 2 marhalah, melayakkan kita untuk melaksanakan jamak dan kasar. Dan itu tanda kasih sayang Allah kepada hamba dia. Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bahawa sallallahu alaihi wasallam bukan soal distance, bukan soal perjalanan, tetapi permusafiran itu sendiri merupakan azab. Kadang-kadang kita mudah je naik flight je pun. Kalau naik kereta mungkin 4 jam, Nabi 4 jam. Tapi naik flight 1 jam je. Tetapi tetap bila nak bermusafir dia susah. Kita nak spare tu, nak kena buat ni, kena jaga tu, kita tinggalkan keluarga kita. Maka ada kesusahan dia. Maka pada kesusahan itu Allah bagi kepada kita kemudahan. Dia panggil rukhsah. Maka raikan hadiah yang Allah berikan kepada kita. Salih alaihi wasallam, bukan maksud kita sombong, kita rasa macam kita cerdik lebih kot. Allah tak tahu kot, aku tahulah ni apa ni semak surau banyak tepi jalan. Allah tahu tak, Allah lebih mengetahui lagi. Tetapi tetap Allah bagi keringanan dan kemudahan itu kepada kita. Maka kita sambutlah tanda kasih sayang Allah kepada kita dengan kita sambut dia juga dengan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Berikutnya Ustaz, Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook yang bertanya Ustaz. Soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam hadis ini ada menyebut, apa yang aku perintahkan maka lakukan seberapa dayamu. Adakah hadis ini menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala tahu akan kemampuan setiap manusia itu tidak sama? Dan seandainya kita bukan ahli ibadah, adakah boleh kita menggantikan dengan amal soleh yang lain untuk meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon perkongsian. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Faizal atas soalan tadi. Subhanallah. Betul lah. Kita ni kemampuan kita bukan sama. Duk cerita para sahabat Nabi SAW semayang sampai semua khatam Quran dalam satu semayang dia. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dapat khatam 30 juzuk Quran dalam satu semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bernama Abbad, yang dia solat, waktu tengah solat tu orang panah dia tak berhenti solat tu, dia sambung semayang pasal tengah sedap baca surah Al-Kahfi dalam semayang dia. Saya semat, ya Allah Rabbi sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kita mampu dah buat macam tu? Tak mampu. Ada cicit Nabi SAW yang digelar sebagai Zainul Abidin. Dia boleh solat sehari semalam dia 1000 rakaat sampai ada benjolan pada lutut dia macam benjolan unta tu. Punya banyak semayang. Kita boleh dah buat macam tu? Subhanallah, saya semat. 20 rakaat tarawih ni pun duk pegang 20 ke 8, 20 ke 8, 20 ke 8. Kalau ada 2 aja pun nak buat 2 aja nak buat gaya.
bukan semua manusia mampu untuk solat Jumaat, buat solat Jumaat sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain, sebab kekuatan manusia ini berbeza di antara satu sama yang lain. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Jumaat, dalam bab perkara sunat Nabi kata apa? Ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah sedaya yang termampu oleh kamu. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyebutkan amal yang paling dicintai oleh Allah ialah amal yang sedikit tapi istiqamah, berterusan. Yang tu yang Allah nak. Sebab tu kadang-kadang Allah bagi dekat kita satu-satu kelebihan, jangan pelekeh orang. Ni puasa 3 bulan straight dia puasa. Allah. Dia bulan Rejab dia raikan puasa yang solat Jumaat, banyaknya kelebihan berpuasa dalam bulan Rejab, dia puasa. Masuk bulan Syaban, Nabi SAW banyak puasa, dia pun puasa sepenuh Syaban. Kemudian masuk Ramadan, 3 bulan straight dia berpuasa. Lalu ada orang tak puasa, dia kata apa? Inilah jenis orang yang malas. Tak apa, puasa pun tak larat. Tahu makan je. Tahu makan saja. Dia kata macam tu. Saya simak. Dia perlekeh pula orang yang tak... Pasal apa tunjuk belah ni tahu? Tunjuk belah sini. Dia perlekeh pula orang yang tak puasa. Okey. Kadang-kadang sebelum tuan-tuan sekalian, dia mampu untuk sedekah dengan jumlah sedekah yang begitu banyak sebab dia punya kemampuan. Ada orang tabung lalu sebelah dia masuk RM1. Masuk RM1, dia kata apa? Kedekut. RM1 saja masuk. Tengok aku masuk RM50. Ni lah orang sayang. Kadang-kadang dia tak tahu yang RM1 itulah sangat besar nilai di sisi orang tu. Sebab RM1 tu aja dia ada. Maka kadang-kadang kemampuan kita lakukan dalam kehidupan kita dengan kemampuan yang banyak, jangan perlekeh orang dengan dia tak ada kemampuan tersebut. Mungkin kita banyak sedekah tapi kita kurang qiyamul lail. Dia subhanallah, dia kurang sedekah tapi dia banyak qiyamul lail. Mungkin kita banyak berpuasa, dia kurang berpuasa tapi dia banyak sedekah yang kita tak ada. Maka pintu syurga itu banyak. Sebanyak amalan-amalan yang kita lakukan subhanallah, dan kadang-kadang kelebihan-kelebihan Allah berikan kepada orang-orang yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan perlekeh orang atas benda yang kita mampu buat tapi orang lain tak mampu buat. Mungkin ada sisi dia kelebihan yang lebih daripada kita dalam amalan-amalan dia tertentu. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Demikianlah kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak lagi akan kita bicarakan bagi ustaz dan juga sedang penonton. Kita nak berjeda sekali lagi, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan, keistimewaan yang belum pernah Allah Taala kurniakan kepada umat yang lain, tetapi dikurniakan kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita mengambil ruang dan kesempatan ini, kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para penonton, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Jafri Abu Bakar. Untuk sama-sama Ustaz, kita masih lagi berbicara topik hadis 40 Imam Nawawi, mudah dan tidak menyusahkan. Dan bagi anda para penonton yang ingin mengajukan persoalan atau soalan dan juga kemusykilan berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu hadis 40 Imam Nawawi, mudah dan tidak menyusahkan, anda boleh ajukan soalan anda, pertanyaan anda menerusi talian bebas tul 1-800-88-1677, atau paling mudah terus saja tinggalkan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Yang bagi Ustaz, soalan yang berikutnya daripada Umi Hani di Facebook.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah mendengar Ustaz, antara orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang banyak bertanya. Soalannya Ustaz, bertanya yang bagaimanakah yang dimaksudkan itu Ustaz? Mohon pencerahan biar tahu, jangan keliru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada larangan Nabi SAW daripada banyak bertanya. Sebab mungkin waktu tu apa yang berlaku ialah salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW ada dengan depa. Salli ala sayyidina Nabi SAW ada dengan depa. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW larang depa daripada banyak bercakap, banyak bertanya. Dan ada benda-benda yang Nabi SAW. Maka para sahabat Nabi SAW ni, depa duk tahan je keinginan mereka untuk bertanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW tak bagi duk tanya sangat-sangat. Tetapi ada orang-orang yang jauh daripada Madinah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, yang antaranya orang-orang Badui yang duduk dekat padang pasir. Depa ni sallallahu alaihi wasallam, bila depa jumpa Nabi, depa suka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka layan. Bab-bab depa ni mai, ya Rasulullah, mata saat bila nak kiamat ni? Tu tanya, kadang-kadang tanya sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mai tanya apa? Bapak saya nama apa? Siapa bapak saya? Ada itu. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam soalan-soalan. Dan para sahabat Nabi SAW yang duduk jauh daripada Madinah ni, mereka punya kelebihan, mereka boleh bertanya soalan, Nabi SAW lari. Nabi SAW raikan. Sampai para sahabat Nabi SAW ni rasa macam apa? Seronok ya mereka ni, seronok. Bila mereka mai saja, mereka akan seronok, excited. Pasal mereka akan tanya soalan yang mereka ni akan tumpang sama. Sayyidina Muhammad. Pasal waktu tu wahyu duduk turun, depa punya kelebihan duduk dengan Nabi. Biasanya persoalan-persoalan yang berlegar di kalangan masyarakat tu Nabi SAW akan jawab walaupun soalan tu tak ditanya. Tapi orang yang jauh-jauh ni depa tak pernah jumpa, dia jarang-jarang jumpa Nabi. Sehingga kan ada seorang sahabat Nabi SAW, dia duduk jauh, dia duduk. Tapi dia saja tak mau pindah pergi duduk dekat dengan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nama dia An-Nawas bin Sam'an, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia duduk jauh. Dia saja tak mau pindah dekat dengan Nabi SAW sebab dia tahu kalau dia pindah duduk dekat Nabi, dia akan hilang kelebihan untuk bertanya soalan. Immunity. Dia lah immunity dia. Ni kisah. Banyak kita tak tahu benda-benda ni. Duk berlaku di kalangan para sahabat Nabi SAW. Jadi bukan semua soalan maksudnya dilarang. Tak. Ada soalan yang wajib ditanya. Soalan wajib ditanya ialah soalan yang berkaitan dengan fardu ain yang dia tak tahu. Dia wajib tanya. Jangan duk biar dia dalam keadaan dia tak tahu. Sedangkan benda tersebut benda yang wajib dia tahu, maka dia wajib tanya. Soalan yang kedua ialah soalan yang sunat ditanya. Sunat ditanya ialah perkara-perkara yang menambah keimanan kita dan menambah kemudahan kita untuk melakukan ibadat-ibadat sunat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tanya tentang sebagai contoh waktu sunat duha, waktu mana yang paling sesuai untuk dia lakukan sebagai contohlah. Benda-benda yang sunat untuk dia lakukan sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, soalan yang sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai soalan yang dilarang. Soalan ni yang tak boleh. Ulama-ulama duk syadah dekat kita, antaranya Dr. Mustafa Bura dan Dr. Mustafa Al-Qin ni dalam kitabnya Al-Wafi yang mensyarahkan 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah taala disebut, yang pertamanya sallallahu alaihi wasallam, berdosa si mukallaf jika bertanya mengenainya, iaitu perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, betul-betul bila nak kiamat Ustaz? Tarikh bila kiamat ni? Tarikh bila Imam Mahdi akan muncul ni? Imam Mahdi lah ni duduk tang mana ni, siapa? Soalan-soalan yang Allah sembunyikan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, qada, qadar dan sebagainya, yang siapa pun tak tahu, termasuk Nabi SAW pun tak tahu. Bila malaikat Jibril bertanya dekat Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah, bila tanyakan, beritakan kepada aku tentang kiamat, Nabi kata apa? Orang yang tanya lebih tahu pada orang yang tanya. Nabi pun tak tahu. Yang kedua, soalan yang bermaksud untuk mempermain-mainkan orang yang ditanya. Saya bahkan subhanallah cuba untuk meleceh-lecehkannya. Saja-saja nak peleceh-peleceh orang tu. Dia bertanya dekat Nabi SAW, Rasulullah, unta saya hilang, unta saya duduk mana ni? Dia tanya dekat Nabi SAW. Macam kita pergi jumpa, Allah, manalah Nabi tahu unta dia dekat mana? Kan sallallahu alaihi wasallam dia tanya, Rasulullah, siapa bapak saya? Bapak saya siapa? Bapak saya siapa? Tanya soalan-soalan untuk memperlekeh-lekehkan, meleceh-lecehkan Nabi SAW. Yang ketiga, tanya dengan soalan sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan mukjizat dan meminta sesuatu yang luar biasa dengan maksud dia untuk enggan melaksanakan. Macam yang berlaku kepada kaum Bani Israel tersebut, sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, soalan-soalan yang mengelirukan, yang mungkin boleh menggelincirkan orang apabila soalan-soalan itu terjawab. Itu beberapa soalan yang tidak dibenarkan kepada kita untuk kita bertanya. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Berikutnya Ustaz, tentang pertanyaan ni Ustaz, soalan yang berikutnya daripada Zuhara yang bertanya menerusi Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai seorang pelajar
Adakah kita boleh banyak bertanya? Adakah pertanyaan boleh mendatangkan taklif dan bebanan kepada seorang guru? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru psikologi dalam bertanya, Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Zuhara yang bertanyakan kepada soalan. Bila banyak bertanya, yang Nabi SAW larang untuk kita banyak bertanya dalam hadis ni ialah supaya tidak menjadi taklifan atau bebanan kepada si yang bertanya. Ya. Bila ditanya banyak, macam cerita tadi Bani Israel tadilah, Sayyidina akhirnya membebankan dia. Ada benda-benda soalan yang subhanallah bila ditanya tu Sayyidina nanti akan menyusahkan dia. Sebagai yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW ni, Sallallahu Alaihi Wasallam, bila dia tanya dekat Nabi SAW tentang nama dia Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu, dia tanya Nabi SAW tentang haji. Nabi SAW duk cerita tentang buat haji. Dia tanya, haji ni tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Rasulullah tak jawab. Dia tanya lagi, Rasulullah, haji ni tiap-tiap tahun nak kena buat ke Rasulullah? Betul, Nabi tak jawab lagi. Dia tanya lagi, Rasulullah, haji ni tiap-tiap tahun ke? Rasulullah SAW tak jawab. Nabi kata apa? Haji ni sekali je. Kalau aku jawab tiap-tiap tahun ni, hampa pula nanti dia susah. Maka ada benda-benda yang kalau kita tanya tu akan menyebabkan bebanan kepada kita. Tetapi hukum Islam dah tak berubah dah. Nabi SAW wafat, Muhammad, hukum Islam dah tak berubah lagi dah. Maka subhanallah, Muhammad, kadang-kadang ada orang yang menyembunyikan soalan, dia tak mau tanya sebab dia tak mau buat. Ada saya jumpa seorang itu Dai Anas. Dia kata kat saya, dia kata apa? Orang-orang macam hampa lah masuk neraka dulu. Dia kata kat kita. Pasal apa? Pasal hampa duk mengaji banyak-banyak. Hampa tahu banyak benda nak buat. Tiba-tiba hampa tak buat, hampa lah masuk neraka dulu. Allah. Aku tak mau mengaji, aku tak mau pergi mengaji, aku tak mau kuliah, biar aku tak tahu tak apa supaya aku tak payah buat. Dia pikir tu pula. Salah faham. Salah faham. Bukan maksudnya begitu. Kita tetap kena belajar ilmu. Betul. Dan kita perlu juga berusaha untuk menambah amalan-amalan kita sallallahu alaihi Muhammad dalam kehidupan kita. Dan ada pada benda-benda yang kita tak tahu ataupun kita tak faham ataupun kita nak orang faham. Betul. Maka kita bertanyakan kepada soalan supaya dengan soalan tersebut akan menambah keimanan kita dan menambah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Sedikit soalan Ustaz tentang autoriti ataupun siapakah yang berhak untuk kita ajukan soalan. Itu juga perlu penjelasan juga Ustaz, kerana hari ini ramai orang mampu berbicara dakwah dan sebagainya, terutamanya di media sosial, laman dan sebagainya. Kita akan raikan soalan itu selepas ni Ustaz. Kita ada sahabat pemanggil di talian pada ketika ini. Kita simpan dulu boleh Ustaz? Boleh. Kak Yat kita bertanya di pemanggil kita di talian. Kak Yat, hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai Anas. Ya Kak Yat, silakan Kak Yat soalannya. Okey, terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Yat. Sekarang Ustaz sihat bawa balik daripada Mekah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kak Yat tengok duduk depan ni elok, cakap cantik tu, kalah sihat lah tu. Terima kasih doa-doa semua. Terima kasih Kak Yat. Alhamdulillah. Soalan Kak Yat Ustaz. Baik. Sekarang kita selalu dengar kuliah online pagi, petang, siang, malam, memang kita dengar kuliah Ustaz. Tapi terlalu banyak sangat Kak Yat dengar tentang tawasul. Jadi Kak Yat nak minta Ustaz jelaskan sikit dari sudut pandangan Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan tawasul. Dan kita bukan taksub dengan seseorang guru, tapi kita cuba untuk mahabbah dengan seorang guru. Jadi nak minta Ustaz jelaskan tentang yang terbaiklah tentang macam mana kita nak mengasihi guru kita Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yat atas soalannya. Dan kita sebelum tamat di TV3, 2 minit Ustaz yang terakhir mungkin sedikit respon kepada soalan yang diajukan Ustaz. Bertawassul ini merupakan salah satu daripada perkara yang disepakati akan ulama akan keharusannya. Bertawassul ni maksud nak mudah faham bahasa kita ni guna kabel. Dalil tawassul ni dekat mana? Tawassul ini pada kisah yang Nabi SAW cerita dalam hadis sahih. 3 orang yang terperangkap dalam gua, kemudian dia bertawassul dengan kebaikan-kebaikan yang dia buat. Ya Allah, kalau ni aku ada mak ayah aku tak akan minum lagi, mak ayah aku tak minum. Pendek ceritalah. So dia kata, ya Allah, kalau ada kebaikan untuk aku atas benda aku buat ni, ya Allah tolong buka pintu gua ni daripada terkurung dalam gua. Maka pintu tu buka sikit. Seorang lagi pun sama, seorang lagi pun itu bertawassul dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Di sana banyak kisah-kisah tawassul yang kita boleh baca, yang kita boleh ambil dan kita boleh jadikan dia sebagai pengajaran. Dan yang dimaklumkan bahawa subhanallah, maka sifat ataupun perkara yang sebut nama sebagai tawassul ini ada dalam agama Islam insya-Allah. Cumanya jangan berlebih-lebihan dan kita faham konsep tawassul itu dengan sebenar-benarnya. Dan memang mahabbah pada guru tu kena ada, sebab rantaian ilmu tu daripada dia dan apa yang kita ada ialah berasal daripada guru kita. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan kasih sayang itu akan menambah barakah pada ilmu yang kita pelajari itu insya-Allah. Wallahu a'lam. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Masya-Allah tabarakallah, banyak lagi akan
akan kita bicarakan Ustaz untuk topik hadis 40 Imam Nawawi, mudah dan tidak menyusahkan. Kita akan tamat siaran kita di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru bersua di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas tontonan anda dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Dan kita masih lagi berbicara topik hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah taala, iaitu mudah dan tidak menyusahkan. Kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu undangan kita, Al-Fadhil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar. Dan yang bagi Ustaz, cukup banyak soalan yang kita terima pada pagi ini dengan sahabat pemanggilnya, dan kita sangat berterima kasih dan juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para penonton yang turut bersama-sama kita menyumbang dengan tekan butang share ataupun kongsi. Terima kasih atas sokongan anda untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Yang bagus Ustaz, kita nak lanjutkan lagi pencerahan daripada yang bagus Ustaz berkenaan dengan siapakah. Tadi ada satu soalan yang saya ajukan tentang siapakah yang berautoriti untuk menjawab persoalan-persoalan agama, kerana hari ini siapa-siapa sahaja boleh berbicara dengan adanya media sosial, aplikasi dan sebagainya, dan terkadang menyebabkan sedikit menyusahkan kepada mad'u ataupun orang yang bertanya. Ustaz, sedikit pencerahan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Masih pada semua sahabat-sahabat yang masih setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, terus di TV9 dan juga di Facebook. Macam disebutkan tadi, bantu kami untuk kita kongsikan seluas-luasnya. Ini juga menjadi salah satu jalan untuk kita mendapat manfaat ilmu, insya-Allah. Allah menyebut dalam Quran, fas'alu adz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui seandainya kamu tidak mengetahui. Itu perintah Allah untuk kita bertanya. Nah, benda kita tak tahu elok kita tanya, tetapi tanyalah kepada ahlinya. Dalam Salih Muhammad, fiqh klasik menyebutkan bahawa orang yang layak untuk mengeluarkan fatwa ataupun orang yang layak untuk bercakap ataupun menyampaikan atau menjawab soalan-soalan agama ini, yang pertama sekali ialah orang yang berpengetahuan dalam bidang dalam agama, dan dia sendiri punya sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang soleh. Dia bukan setakat dia mampu untuk menjawab keilmuan dia, watak dia juga watak yang soleh. Menurut dalam kitab Adabul Mufti, seorang itu mestilah seorang yang baligh, Islam dipercayai, boleh diharap, dia berakal, dia peka, dia pintar, terlatih, dan dia bukan seorang yang fasik. Salih Azmat. Dan kadang-kadang dia kaliber seorang yang ni juga seorang yang dia juga dapat dilihat berdasarkan kepakaran ilmiah dan perwatakan mulia mereka. Pakaian pun juga mengambil Ustaz Syamad dipandang dalam isu ni. Cerita dia mudah macam ni lah tuan-tuan. Cerita mudah macam ni. Kalau tuan-tuan kereta rosak, tuan-tuan pergi restoran tak? Pergi dekat chef, saya buat chef boleh tak? Pasal apa ni kereta saya rosak ni? Chef kata apa, nampak senduk ni. Agaknya lagu tu. Kalau kita Ustaz Syamad ada nak tanya tentang makanan, kita tanya chef, kita jangan tanya pemen. Ustaz Syamad, dalam bab agama, tanya ulama. Ulama saja mampu untuk menjawab soalan-soalan agama kita. Dia jadi satu trend yang saya ingat satu trend yang baik jika seorang tu nak berubah dan nak bercakap hal-hal agama dalam Facebook dia, dalam Instagram, dalam Telegram ke dalam TikTok apa sebagainya kan. Saya cuma bagus. Satu trend yang sangat baik bila orang mula bercakap hal agama. Tetapi tolong bercakap pada kemampuan kita sahaja. Kita lebih kepada orang yang memberikan mau'izah, bukan orang yang menjawab persoalan-persoalan agama. Jangan risau untuk cakap tak tahu. Saya tak tahu. Jangan malu untuk cakap demikian. Salih Samad. Saya pun sendiri pun kadang-kadang orang tanya soalan, saya jawab, saya minta maaf, saya tak arif dalam bidang ni. Kena tanya orang lain. Sebab bukan semua benda kita tahu. Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah ditangi oleh seorang yang datang daripada Iraq. Beribu kilometer berjalan.
Berjalan sampai dia bawa Ustaz Ismat hampir 100 soalan. Dia bawa Ustaz Ismat. Ataupun dia bawa dia bawa Ustaz Ismat 10, minta maaf. Dia bawa 10 soalan mungkin Ustaz Ismat. Yang hanya dijawab oleh Imam Malik sekadar 2 ataupun 4 soalan saja. Lalu dia kata, saya mai jauh-jauh ni jawab semua. Dia kata, aku akan dipertanggungjawab dengan apa yang aku jawab. Sedangkan kamu tak ada apa-apa. Ustaz Ismat, kamu mai jauh-jauh pun kalau nanti yang akan dibebankan dengan bebanan itulah aku. Maka dia, Imam Malik pun macam tu. Kita Allah kalau Allah. Boleh nak jawab semua. Tuan-tuan, saya sebut Salih Alaihi Wasallam, nak tanya soalan, kadang-kadang ada orang punya follower yang begitu ramai. Subhanallah Ustaz Ismat. Dan tuan-tuan, dialah pula yang menjadi tempat rujukan kepada soalan-soalan agama. Tuan-tuan tolong pilih kepada orang-orang yang sepatutnya untuk menjawab persoalan-persoalan agama kita sesuai dengan kedudukan dia sebagai seorang ulama ataupun orang yang alim dalam bidang keilmuan Islam. Tanya dekat dia. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan dan kita sama-sama bertanyalah kepada orang-orang yang arif. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi Nur Dahlia Biru di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkahwinan merupakan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi anak-anak yang berpendapatan rendah dan sederhana, timbul kebimbangan untuk mereka melaksanakan perkahwinan yang diimpikan. Apakah pandangan dan nasihat Ustaz supaya niat mereka untuk mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilaksanakan dengan mudah dan tidak menyusahkan antara kedua-dua belah pihak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah. Luar biasa soalan. Terima kasih Nur Dahlia Biru atas soalan tadi. Ustaz Ismat, perkahwinan merupakan permulaan kepada kehidupan dia berkeluarga. Betul. Amalan dan ibadat dia waktu dia belum berkahwin dengan amalan ibadat dia selepas berkahwin sudah tak sama lagi. Betul. Seorang suami dia punya seorang isteri yang merupakan lubuk pahala dia. Seorang isteri punya suami di hadapan dia merupakan lubuk pahala dia. Seorang suami dan isteri ada anak-anak di hadapan dia yang merupakan lubuk pahala bagi mereka. Dan semuanya berlaku Salih Semat dan akan menjadi manfaat yang baik seandainya perkahwinan itu perkahwinan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah, berkahwinlah kepada orang yang belum berkahwin. Dia merupakan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkahwinan yang diimpikan ialah bukan perkahwinan yang gah dengan heban, Salih Semat. Gah dengan majlis yang begitu besar, gah dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan Salih Semat kehebatan. Hadiah-hadiah luar biasa. Hadiah-hadiah yang luar biasa. Tetapi perkahwinan yang hebat itu ialah perkahwinan yang mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Salih Muhammad, permudahkan urusan perkahwinan dan jangan disulitkan. Permudahkan urusan perkahwinan. Salih alaihi Muhammad. Buat walimah. Ya, walimah. Walimah itu sunat dan dituntut untuk kita menghebahkan perkahwinan. Kendurilah maksudnya. Tapi janganlah sampai membebankan. Kadang-kadang yang nak kahwin dengan anak kita tu nak ambil anak kita, nak jadikan isteri dia. Dia akan menjalani kehidupan dia. Tetapi kita bebankan dia dengan Salih alaihi Muhammad mas kahwin yang begitu besar, Salih Muhammad. Kemudian apa? Mas kahwin, mas kahwin lagi apa tu, Salih Muhammad? Hantaran yang begitu mahal, subhanallah, yang menyebabkan dia terpaksa berhutang dan hutang tu ditanggung selepas dia berkahwin yang akan menyusahkan kehidupan daripada dua orang. Salih Muhammad. Maka permudahkan urusan perkahwinan. Mudah-mudahan dengan permudahkan itu kita mendapat barakah di sisi Allah SWT dan perkahwinan itu akan jadi Salih Muhammad selamat di dunia, selamat di akhirat dan melahirkan zuriat keturunan yang saleh sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama, tercatat dalam surah Al-Furqan dalam Al-Quran. Salih alaihi Muhammad. Tuhan, mudah-mudahan Allah kurniakan pada pasangan hidup dan anak zuriat keturunan, bukan anak saja tahu, zuriat keturunan penyejuk mata, penawar hati. Salih Muhammad, tuan-tuan, dan dia terhasil daripada perkahwinan yang barakah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Dan mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Berikutnya Rahimah Saud Ustaz bertanya di Facebook. Soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahniah Ustaz kerana telah selesai umrah. Insya-Allah, tabarakallah. Ramai peminat Ustaz ni, masya-Allah. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan wanita solat di masjid dan tidak juga melarang wanita ke sana jika tidak timbul fitnah. Jika saya memilih untuk solat dalam bilik tidur saya, adakah saya sudah menepati sabdaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu memudahkan amalan solat saya? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Puan Rahimah Saud atas soalan tadi ni.
Bagus soalan tu, mewakili para muslimat yang mengikuti siaran kita pada hari ini yang sama ada melalui TV dan juga Facebook. Tuan-tuan, subhanallah, mai seorang muslimat jumpa mengadu dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, untunglah geng laki-laki. Untunglah orang laki-laki boleh keluar berjihad, boleh bawa jenazah, usung jenazah, dapat kelebihan-kelebihan yang sangat hebat yang kami tak punya, kata orang perempuan ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, orang perempuan tak payah pun buat sampai macam tu. Tak payah nak keluar berjihad, tak payah. Memadai dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada suami dia, menjaga maruah dia, dia akan masuk syurga Allah SWT. Orang yang paling mudah masuk syurga, orang perempuan. Allahu Akbar. Orang lelaki kena berjalan kaki pergi masjid, kena pergi solat masjid berjemaah, solat di masjid, solat Muhammad, dan solat Muhammad. Orang perempuan, afdal seorang perempuan, macam mana keadaan pun, dia afdal solat di rumah. Faham macam tu aja, solat Muhammad. Apa saja solat, orang perempuan afdal solat di rumah. Dia ada suami dia yang boleh bawa dia pergi masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya nak ikut suami saya lah. Suami saya nak pergi masjid, saya nak ikut dia sekali lah. Boleh tak Ustaz? Boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Dapat tak kelebihan-kelebihan saya solat ke masjid? Ya, dapat. Afdalnya dekat mana Ustaz? Afdal tetap di rumah. Allahu Akbar. Itu kelebihan perempuan. Tuan-tuan, muslimat, suami pergi masjid dapat pahala berjemaah. Dapat pahala duduk dalam saf, dapat kelebihan-kelebihan pergi masjid pun semua. Muslimat sembahyang kat rumah je, tahu dia boleh dapat juga apa kelebihan yang suami dia dapat tu. Dengan macam mana? Dia iron baju suami dia untuk pergi masjid. Dia siapkan kain serban suami dia untuk pergi masjid. Dia siapkan kemudahan-kemudahan, permudahkan urusan-urusan suami dia untuk pergi masjid. Dia sendiri pun dapat pahala tu. Sebab tu saya sebut, suami duduk dekat rumah tu, itulah lubuk pahala kepada seorang isteri. Dia tak payah pun nak buat macam mana. Sebab tu pastikan di rumah kita tu ada tempat khas untuk orang perempuan solat. Beli sejadah yang tebal-tebal sikit tu, yang sedap sujud-sujud tenggelam muka tu. Sedap duha tu, sujud subuh tu. Tu yang tak bagus. Tak bagus. Pergi beli jubah, pergi belikan telekung yang mahal-mahal untuk kita sembahyang dekat rumah. Pakai minyak wangi, tak apa, untuk kita menghadap Allah. Tempat yang cantik, muslimat duduk satu tempat dalam rumah dia untuk dia beribadat kepada Allah SWT. Boleh, tak ada masalah apa. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah, kelebihan yang sangat banyak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi akan kita bicarakan Ustaz untuk hadis 40 Imam Nawawi, mudah dan tidak menyusahkan. Kita berjeda sekali lagi, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, berbicara topik hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah taala, mudah dan tidak menyusahkan. Hadis nombor 9 Ustaz Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi, dan kita ingin raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita, iaitu Mak Eton di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah caranya untuk menjawab soalan jika non-Muslim berkata kepada kita bahawa Islam agama yang susah dan banyak pantang larangnya? Ini tak boleh, itu tak boleh, wajib solat, puasa, tutup aurat, dan terikat dengan banyak peraturan yang ketat dan menyusahkan. Ini sebagai persoalan yang biasa mungkin sering kita dengar daripada sahabat dan Muslim kita. Sedikit pencerahan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala ashabihi wa man tabi'a walah. Terima kasih Mak Eton atas soalan yang sangat baik ini. Subhanallah, kadang memang orang suka pertikai bila dia tak duduk di tempat tu. Macam kita duduk dekat Sallallahu Muhammad, macam kita ni yang bukan orang perubatan. Kita selalu bertikai, pasal apa lah doktor ni buat macam ni, pasal apa lah KKM macam tu, pasal apa. Kadang-kadang kita bertikai pasal apa, sebab kita tak duduk di tempat dia, kita tak faham apa sebenarnya situasi dan keadaannya. Macam tu kadang-kadang kita pertikai bab-bab orang masjid sebagainya, JK masjid, pasal apa JK masjid, kita tak faham. Kadang-kadang dia terikat dengan ada perkara-perkara yang dia buat macam tu pasal ada sebab-sebab tertentu. Orang bukan Islam, dia takkan faham tentang apa yang berlaku dalam Islam selagi dia tidak duduk dalam Islam. Sama juga kita tak faham dengan apa-apa yang berlaku di sekitar kita bila kita tak duduk di tempat mereka. Maka cara untuk mereka faham ialah dengan mereka duduk dalam Islam. Namun subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, apa yang Allah susun dalam kehidupan kita dengan undang-undang dan peraturan itu menunjukkan bahawa Islam ini satu agama yang sangat sistematik.
Kalau agama yang cacat merba, yang tak ada sistem, apa yang akan berlaku? Orang akan pandang lekeh, orang akan pandang Ustaz Muhammad macam Ustaz Muhammad dia tak ada apa-apa. Tetapi satu agama yang penuh dengan sistem untuk diikut. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang diajar dalam solat? Yang diajar dalam solat ialah disiplin. Ya, betul. Orang disiplin, dia punctual waktu dia amanah dalam solat Muhammad, tuan-tuan. Dia apa yang dia ajar dalam puasa, dia ajar dalam puasa ialah amanah. Solat Muhammad, dia duduk, siapa pun tak tahu, dia pergi telan ayak, orang bukan tahu solat Muhammad, lepas tu buat muka macam puasa sebulan tak makan. Telan ayak lah. Telan ayak kan. Orang utara senang cakap, semua dia senang, dia makan ayak, ayak pun makan pun makan, nasi pun makan, senang. Lapak pun sama, ayak pun lapak, makan nasi pun lapak juga. Solat Muhammad. Jadi tuan-tuan sekalian Allah Muhammad, maka itu menunjukkan bahawa Islam ini sangat sistematik. Dan Islam sangat menjaga wanita. Sebab tu wanita diarahkan untuk solat Muhammad menutup aurat dengan sempurna. Sebab wanita di sisi Islam ini ialah satu figure yang sangat valuable, sangat berharga. Sebab tu benda yang berharga ni disalut, ditutup, dijaga dengan rapi. Dan bagaimana Islam menunjukkan Ustaz Muhammad bahawa wanita ini sangat berharga ialah dengan wanita diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat dengan sempurna. Dan tolong maklum juga kepada mereka bahawa yang dilarang itu terlalu sedikit berbanding dengan apa yang dibenarkan, yang dihalalkan oleh Islam. Mungkin mereka tak tahu sebab mereka tak duduk dalam Islam, tu yang kunci dia. Mudah-mudahan jadi manfaat dan mudah-mudahan terjawab. Wallahu a'lam. Wanita kerana dirimu begitu berharga. InsyaAllah macam iklan. InsyaAllah, tabarakallah. Saya pun tak ingat iklan Ustaz. Baik. Berikutnya Ustaz, di talian pada ketika ini kita nak raikan pemanggil yang berikutnya, Haji Tokinun kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i. Ya. Baik, soalannya Ustaz, saya nak tanya. Ya. Dalam bulan puasa, orang kena makan. Tapi ada setengah golongan kata saya tak boleh puasa kerana lah. Adakah, bolehkah ataupun maknanya dilepaskan daripada tubuh ini kerana saya tak puasa kerana kalau sakit. Ya lah. Dan kalau lain-lain. Saja soalannya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tokinun bertanya soalan tentang asal nak puasa je sakit. Asal nak puasa je sakit Ustaz. Asal sakit tu nak puasa tu. Mungkin sedikit pencerahan daripada Ustaz. InsyaAllah. Dan Allahumma salli alaihi. Terima kasih Tuan Haji Tokinun atas soalan tadi ni. Bagus soalannya. Salih Asy Muhammad. Ni memang ada penyakit. Penyakit orang yang ada penyakit boleh nak puasa. InsyaAllah. Tabarakallah. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, dan sungguh Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seorang melebihi daripada kemampuan dia. Dalam bab berpuasa, Allah tahu bahawa puasa ini mampu untuk sallallahu alaihi Muhammad dilaksanakan oleh oleh hamba dia. Untuk berpuasa menahan diri daripada makan dan minum sepanjang berapa jam itu mampu untuk dilaksanakan oleh hamba dia. Maka Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Tetapi sungguh ada orang yang memang tak mampu untuk berpuasa. Dia memang tak mampu untuk puasa, maka pada dirinya ada kelonggaran. Salih alaihi Muhammad. Dan sebagaimana satu kaedah menyebutkan, salih alaihi Muhammad, al-masyaqqah, salih alaihi Muhammad, tajlibu taisir, salih alaihi Muhammad. Kesukaran itu akan mendatangkan kemudahan. Kepada orang-orang yang sakit ketika dia berpuasa, maka salih alaihi Muhammad dibenarkan kepadanya untuk berbuka puasa. Kepada orang yang bermusafir ketika dia berpuasa, maka dibenarkan kepadanya untuk berbuka puasa. Salih alaihi Muhammad. Cuma nanti pada sampai waktu dan ketikanya, walaupun perkara itu diringankan ataupun dibenarkan, tetapi di sana ada pula gantinya. Bila dia sihat, dia perlu untuk qada balik puasa-puasa dia. Salih alaihi Muhammad. Kalau orang yang tak punya ruang untuk qada puasa dia, sebagai contoh orang yang sudah tua, dia dah tua sangat dan tak mungkin untuk dia berbuka, untuk dia menggantikan puasa dia, maka di sana ada pula disebut sebagai fidyah untuk dia bayar. Maka tuan-tuan, di sinilah pentingnya ilmu. Adapun orang yang menipu, kita tak tahu dia menipu. Salih alaihi Muhammad, dia beritahu kat kita, saya tak puasa sebab saya sakit. Apa yang kita boleh percaya ialah kita percaya apa yang dia kata, ya takat tu aja. Seorang hakim pun, kalau seorang yang mampu berhujah, walaupun dia salah, dia mampu berhujah dengan hebat dan akhirnya dia berikan kemenangan, hakim yang menjatuhkan hukum dia benar itu, hakim tu tak menanggung kesalahan langsung. Cuma dia yang tahu kata dia salah, dia akan menanggung nanti di akhirat walaupun dia selamat dekat dunia. Sama juga dengan orang yang menipu kalau dia tak mau berpuasa. Saya tak puasa pasal saya sakit.
Walaupun dia tahu dia sakit, dia tak sakit, dia tahu dia mampu ataupun tidak mampu. Kita yang ni tak boleh nak judge dia. Hari ni saya puasa aja sakit, saya puasa sakit. Dan entah-entah memang dia sungguh dia sakit. Salih alaihi Muhammad. Ya, yang tahu sebenarnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah menipu. Salih alaihi Muhammad. Mudah-mudahan jadi manfaat, mudah-mudahan terjawab apa yang dipersoalkan oleh Salih alaihi Tuan Haji Tokinan tadi. Wallahu a'lam. Baik. Bunga-bunga sangat indah, sungguh indah dihinggapi lebah. Jangan mencampur amal ibadah dengan musyrik ataupun bid'ah. Ni soalan tentang bid'ah ni Ustaz. Dah kena bagi pantun Ustaz. Bagi dia naik seri sikit Ustaz. Sempat lagi. Baik. Jai yang bertanya di Facebook Ustaz dengan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pula dalam konsep bid'ah, iaitu mengamalkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah juga termasuk larangan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Penjelasan tentang bid'ah ni Ustaz. Terima kasih Jai atas soalan tadi. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, sesuatu yang direka-reka sallallahu alaihi Muhammad, dan dia bukan daripada aku, kata Nabi SAW, maka dia tertolak. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu hadis sahih. Nabi SAW menyebutkan tentang sallallahu alaihi Muhammad bid'ah. Sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW sebut kullu bid'atun dalalatun. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap pada sesat itu akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada hadis-hadis yang beberapa hadis yang menceritakan tentang bid'ah. Bid'ah ialah satu perkara yang Nabi SAW tak buat tapi kita buat. Namun subhanallah, di sana ada penjelasan ulama, terutamanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang mengklasifikasikan bid'ah itu kepada dua. Yang pertama disebut sebagai bid'ah hasanah ataupun bid'ah mahmudah. Ataupun dalam satu yang lain disebut bid'ah idhafiyah, bid'ah yang ada sandarannya. Walaupun tak dibuat oleh Nabi SAW, tetapi perbuatan tersebut tidak bercanggah dengan syariat, dan tidak pula ada larangan daripada Nabi SAW. Maka bid'ah itu walaupun tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, dia harus dan sunat bahkan untuk kita lakukan. Sebagai contohnya, pembukuan Al-Quran yang dilakukan oleh Sayyidina bermula daripada zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian disempurnakan oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan, tetapi dilakukan oleh para sahabat. Ia bid'ah, tetapi bid'ah yang hasanah. Demikian juga berhimpunnya orang ramai untuk melakukan solat tarawih yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Bahkan Sayyidina Umar sendiri menyebutkan ni'matu bid'ah hadza, bid'ah yang baik ini. Yang kedua ialah bid'ah dhalalah ataupun bid'ah sesat, ataupun bid'ah mazmumah, bid'ah yang yang keji, bid'ah yang tidak ada sandaran kepada Nabi SAW. Bahkan bid'ah ini bercanggah daripada syariat, bahkan mereka meletakkan pula ini sebagai salah satu daripada Islam. Ini pada Islam tapi bercanggah pada syarak, dilarang oleh Nabi SAW. Maka inilah bid'ah yang sesat. Kita salih berpegang dengan adanya dua bid'ah, satu bid'ah hasanah dan satu bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rancak saya sedar tak sedar kita telah pun berada di penghujung rancangan, dan mungkin sebagai pelan tindakan saya dapat 4 benda hari ini Ustaz kongsikan. Pertama, larangan agama, jangan meninggalkan ibadah. Walau susah macam mana pun jangan tinggalkan Ustaz. Dan yang kedua, larangan peribadi, jangan minum perkara-perkara yang memabukkan, contoh ataupun kita mencampakkan diri kita ke dalam kancah kebinasaan. Dan yang ketiga, larangan harta benda, yakni jangan mengambil hak orang lain tanpa keizinan dan juga dengan cara yang salah. Dan juga yang keempat, larangan masyarakat, jangan kita bermusuhan ataupun jangan kita bergaduh. Jadi banyak lagi perkara yang telah pun dikongsikan oleh yang bagi Ustaz, dan mungkin sebagai sedikit pelan tindakan ataupun nasihat kata-kata terakhir sebagai rumusan untuk topik kita pada pagi ini Ustaz. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Tuan-tuan, Ustaz Somad, tak salah untuk bertanya soalan, tapi tanyalah kepada ahli dia, supaya menambah ilmu-ilmu kita dan menambah amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap persoalan yang kita tanyakan perlulah menjadi kebaikan untuk kita. Jangan bertanya pada soalan-soalan yang tidak memberikan sebarang manfaat kepada kita, bahkan merosakkan masyarakat dengan soalan-soalan yang kita ajukan. Dan mudah-mudahan insya-Allah perkongsian kita jadi manfaat untuk kita. Lakukan perintah Allah SWT dan tinggalkan segala larangan dan tegahan daripada Allah SWT. Kita nak masuk bulan Ramadan, perbanyakkan ibadat kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling baik dalam kehidupan kita. Amin. Ramadan yang akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, dan Ramadan yang akan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan terakhir kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa
Mudah-mudahan dengan berkat doa Ustaz kita semua disampaikan ke dalam bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita insya-Allah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan atas kesudian yang membagi Ustaz untuk bersama-sama dengan kita di Tanyalah Ustaz pada pagi ini untuk topik hadis 40 Imam Nawawi, mudah dan tidak menyusahkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati Ustaz, amin, memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan ilmu pengetahuan kepada Ustaz. Dan pada esok hari saya seorang tak ada Ustaz, insya-Allah tabarakallah. Esok jam dan juga waktu yang sama kita akan bersama dengan Da'i Luqman dan juga Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dalam wakalah dalam muamalat, esok jam dan juga waktu yang sama. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.